Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jamhadi, nombor matrik 282806, akan membentangkan tajuk bagi kumpulan kami, iaitu cukai import di Singapura. Okey, info negara yang dikaji. Negara Kepulauan Asia Tenggara Singapura terletak di selatan semenanjung Malaysia. Berikut adalah beberapa butiran penting mengenai Singapura. Sejarah Singapura adalah panjang dan tersohor. Ia bermula sebagai pelabuhan untuk perdagangan dan memancing. Kemudian ia menyertai Empayar British sebelum mencapai kemerdekaan sebagai sebuah negara pada tahun 1965. Salah satu negara kota terkaya di dunia ialah Singapura. Singapura ialah sebuah republik parlimen yang stabil dengan bentuk kerajaan yang demokratik. Lee Kuan Yew ialah salah seorang personaliti paling penting dalam sejarah politik Singapura, dan Parti Tindakan Rakyat telah bertanggungjawab ke atas kerajaan sejak negara itu merdeka. Ekonomi Singapura adalah antara yang paling maju dan pelbagai di seluruh dunia. Ia berfungsi sebagai had komersial, logistik dan kewangan antarabangsa yang penting. Singapura terkenal dengan tahap kehidupan yang tinggi, semua infrastruktur yang canggih dan pelaburan asing yang ketara. Singapura terkenal dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Keberkesanan penguatkuasaan undang-undang dianggap secara meluas dan jenayah biasanya rendah. Walau bagaimanapun, sesetengah tingkah laku seperti penggunaan dadah dan vandalisme adalah dilarang. Dengan ekonomi yang teguh dan infrastruktur yang maju, Singapura adalah antara negara yang paling maju dan moden di dunia. Negara ini penting dalam perdagangan dan perniagaan antarabangsa dan menyediakan kedua rakyat dan warga asing dengan pelbagai pilihan. Info cukai import di negara Singapura. Cukai yang dikenali sebagai excise import dikenakan ke atas barang dagangan yang memasuki sesebuah negara. Di Singapura, cukai import telah dilaksanakan dalam pelbagai bentuk sebahagian besar sejarahnya. Berikut ialah beberapa butiran dan sejarah ringkas cukai import di Singapura. Singapura merupakan pelabuhan penting untuk perdagangan antarabangsa dalam sejarah awalnya. Pelbagai jenis duty excise dikenakan ke atas komoditi yang dibawa masuk ke pelabuhan ini semasa pentadbiran kolonial British. Berikut pemisahan Singapura dari Malaysia pada 1965. Pentadbiran baru berusaha untuk memajukan ekonomi negara. Excise ke atas import adalah kaedah untuk peraturan perdagangan dan meningkatkan hasil negeri. Pembangunan ekonomi, tarif import terus menjadi bahagian penting dalam peraturan perdagangan apabila Singapura dengan cepat berkembang menjadi had perdagangan antarabangsa. Walau bagaimanapun, untuk menggalakkan pelaburan dan kemajuan ekonomi, negara juga berusaha untuk mengekalkan kos import yang rendah. Pengubahsuaian struktur excise import. Struktur excise import Singapura telah mengalami pengubahsuaian dari semasa ke semasa. Duti tambah nilai GST yang serupa dengan cukai jualan mungkin dikenakan pada beberapa item seperti alkohol dan rokok, manakala barang lain mungkin dikenakan cukai khas. Di samping itu, kerajaan mempunyai kuasa untuk mengenakan cukai excise untuk kebimbangan alam sekitar, seperti bayaran untuk mencemarkan kenderaan. Keahlian dalam perjanjian perdagangan bebas seperti perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan perjanjian perdagangan bebas Singapura Australia mungkin memberi kesan kepada keupayaan Singapura untuk mengenakan cukai import dan tarif ke atas produk tertentu. Excise import mempunyai peranan penting dalam hasil negeri, menjadikan sumber pendapatan penting bagi kerajaan Singapura. Infrastruktur pendidikan dan perkhidmatan awam adalah antara projek kerajaan yang sebahagiannya dibiayai oleh hasil daripada tarif import. Pematuhan kepada undang-undang. Singapura terkenal dengan menggunakan sekatan perdagangan dan excise dengan berhati-hati. Pengimport dan pengeksport di Singapura dikehendaki mematuhi undang-undang dan membayar apa-apa duty yang berkenaan. Harap maklum bahawa undang-undang dan kadar duty import Singapura kadang-kadang berbeza mengikut inisiatif kerajaan dan perjanjian perdagangan global. Untuk mendapatkan butiran terkini tentang cukai import di Singapura, sebaiknya merujuk sumber rasmi kerajaan atau berunding dengan profesional perdagangan.
institusi kerajaan yang menguruskan cukai di Singapura. Okey, Kastam Singapura ialah agensi kerajaan yang bertanggungjawab menguruskan eksais di Singapura. Organisasi yang bertanggungjawab mengarah dan menyelia kastam dan dasar peraturan dan pelaksanaan eksais lain di Singapura dikenali sebagai Kastam Singapura. Selain itu, mereka mengatur lesen import dan ekspor dan menjamin bahawa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Berikut adalah beberapa tugas utama Kastam Singapura. Eksais dikutip dalam pelbagai cara oleh Kastam Singapura, termasuk eksais import, eksais nilai tambah GST atau cukai barangan dan perkhidmatan, dan eksais khas seperti eksais alkohol dan tembakau. Pendapatan negeri bergantung kepada eksais ini. Pertama, kawalan import dan ekspor. Tugas mereka menyelia dan mengawal selia import dan ekspor komoditi untuk memastikan ia mematuhi piawaian yang telah ditetapkan seperti Undang-Undang Keselamatan dan Alam Sekitar. Kedua, lesen import dan ekspor. Kastam Singapura mengeluarkan lesen import dan ekspor yang diperlukan untuk pilihan komoditi. Ini meliputi perkara seperti senjata api dan komoditi berbahaya yang ditadbir dan menuntut kebenaran khusus. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Untuk mencegah penyeludupan dan pelanggaran peraturan, mereka juga bertanggungjawab melaksanakan peraturan perdagangan antarabangsa dan memeriksa barang, kenderaan dan penumpang yang tiba dan berlepas dari Singapura. Maklumat dan pendidikan. Kastam Singapura memaklumkan dan mengarahkan pihak berkepentingan termasuk pengimport, pengeksport dan orang ramai tentang undang-undang dan amalan yang mengawal perdagangan antarabangsa. Okey, sekian dulu daripada saya dan seterusnya akan disambung oleh kawan-kawan saya. Okey, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Gairul Salihin bin Husni Tamrin. Nombor matrik 282778. Sekarang giliran saya pula menyambung pembentangan kawan saya tadi. Tajuk yang akan saya bentang adalah berkaitan dengan analisa cukai. Okay, kita tengok dulu apa definisi dia. Duty import khas atau dikenali sebagai levy import khas merupakan satu bentuk cukai yang khusus dikenakan oleh Singapura ke atas beberapa barang yang diimport. Tujuannya adalah untuk mengawal selia pengimportan produk tertentu, menyokong dasar alam sekitar atau mencapai objektif ekonomi tertentu. Sebenarnya adalah bergantung pada dasar kerajaan dan kategori komoditi yang tertakluk kepada excise. Duty import khas mungkin mempunyai julat penggunaan yang berbeza. Singapura juga mengenakan tarif import khusus ke atas produk-produk tertentu. Antaranya ialah tembakau dan barang tembakau. Tujuannya adalah untuk mengurangkan penggunaan tembakau dan menggalakkan kesihatan awam. Barang kedua adalah barang yang berkaitan dengan yang mempunyai kesan buruk terhadap alam sekitar. Sebagai contohnya plastik sekali pakai dan barang berbahaya. Yang ketiga adalah barang mewah. Ia adalah untuk mengawal selia penggunaan dan menggalakkan dasar ekonomi. Setengah barang mewah seperti barang kemas dan barang berharga lain mungkin tertakluk pada tarif import tertentu. Automobil untuk mengurangkan bilangan kereta di jalan raya dan menggalakkan transit awam. Adalah yang kelima, bahan api. Dikenakan cukai kepada bahan api seperti petrol dan diesel untuk mengawal selia penggunaan dan menyokong dasar alam sekitar dan tenaga. Yang terakhir adalah minuman beralkohol. Tujuannya adalah untuk mengawal supaya penggunaan dan menyokong program sosial dan kesihatan. Terusnya kita akan tengok tujuan cukai import yang dilakukan di Singapura. Tujuan utama dia adalah berkaitan dengan pendapatan, kekangan pengguna, pemeliharaan alam sekitar dan sokongan untuk dasar ekonomi. Terdapat beberapa matlamat utama excise import di Singapura seperti yang berikut. Yang pertama adalah hasil negeri. Wang dibawa masuk oleh kerajaan bukan salah satu utama excise import ni. Ia untuk bertujuan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, penjagaan kesihatan dan inisiatif kerajaan yang lain. Yang kedua adalah menghadkan pemilihan pengguna bagi produk tertentu.
Kerajaan menyekat penggunaan alkohol dan produk tembakau serta kesan buruk terhadap kesihatan awam. Sebagai contohnya dengan menggunakan tarif yang tinggi ke atas produk tersebut. Yang ketiga adalah perlindungan alam sekitar. Singapura menggunakan cukai import ke atas beberapa barang berbahaya alam sekitar seperti kereta yang mengeluarkan banyak pencemaran. Ini dilakukan untuk membantu inisiatif perlindungan alam sekitar dan menggalakkan penggunaan kereta yang lebih cekap dari segi ekologi. Seterusnya adalah sokongan untuk dasar ekonomi. Tujuannya adalah cukai import boleh digunakan sebagai senjata untuk dasar ekonomi bagi mengawal selia perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Berikan produk asli kelebihan daya saing, setengah barangan import mungkin dikenakan cukai excise. Bagi matlamat seterusnya adalah kerajaan mengawal penggunaan berlebihan dan menggalakkan kesihatan awam dengan mengenakan cukai excise ke atas barangan seperti minuman beralkohol dan makanan yang kaya dengan gula. Tujuan seterusnya adalah pengusahaan undang-undang dan keselamatan. Duty import digunakan sebagai alat untuk memantau perdagangan global serta memerangi penyelundupan dan perdagangan komoditi haram atau berbahaya. Dari segi pengagihan pendapatan pula, setengah keadaan duty import digunakan sebagai alat mengimbangi pengagihan pendapatan dengan meletakkan cukai lebih tinggi ke atas barangan yang mewah dan mahal seperti menurunkan duty ke atas barangan harga yang lebih berpatutan. Yang terakhir adalah pematuhan kawal selia. Duty import memastikan pengimportan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan yang boleh membantu mengurangkan aktiviti haram dalam perdagangan global. Seterusnya adalah tajuk klasifikasi cukai import di Singapura. Di Singapura, cukai-cukai import di Singapura boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori mengikut jenis barang yang dikenakan, duty excise atau objektif dasar kerajaan. Di sini kita lihat terdapat beberapa kategori utama cukai di Singapura. Yang pertama adalah cukai alkohol. Excise import dikenakan ke atas pelbagai jenis minuman beralkohol seperti bir, wine, minuman keras dan minuman beralkohol lain. Matlamat utama adalah untuk mengawal penggunaan alkohol dan menyokong kesihatan awam. Cukai tembakau. Excise dikenakan hasil tembakau seperti rokok, cerut dan tembakau potong. Matlamat utama adalah untuk mengawal penggunaan tembakau dan menyokong kesihatan awam. Yang ketiga adalah cukai bahan api. Excise import dikenakan ke atas bahan api seperti petrol, diesel dan bahan api yang lain. Ia boleh digunakan untuk menyokong dasar alam sekitar dan mengawal penggunaan bahan api. Yang keempat adalah cukai kenderaan bermotor. Excise dikenakan ke atas kenderaan bermotor import termasuk kereta, motosikal dan seumpamanya. Matlamat boleh diubah seperti mengawal bilangan kenderaan di jalan raya, menyokong pengangkutan awam atau mengurangkan pencemaran. Yang kelima adalah cukai nilai tambah GST ataupun cukai barang dan perkhidmatan. Walaupun bukan excise import khusus, GST dikenakan ke atas kebanyakan barang yang diimport ke Singapura. Ia adalah cukai nilai tambah yang dikenakan ke atas berbagai jenis barangan dan perkhidmatan. Yang keenam adalah cukai alam sekitar. Excise import juga dikenakan ke atas barangan tertentu yang memberi kesan negatif ke atas alam sekitar seperti plastik sekali pakai dan barangan berbahaya. Matlamat adalah untuk menyokong dasar perlindungan alam sekitar. Yang ketujuh adalah barang mewah. Cukai barang mewah. Setengah barang mewah seperti barang kemas, barang berharga lain mungkin tertakluk pada duty import khas untuk mengawal penggunaan dan menyokong dasar ekonomi. Yang terakhir adalah cukai import produk khas. Singapura boleh mengenakan excise import ke atas produk-produk tertentu yang mengandungi alkohol, gula tambahan atau komponen berbahaya yang lain. Matlamat mungkin mengawal penggunaan atau memenuhi piawai keselamatan dan kesihatan tertentu. Okey, seterusnya kita akan lihat kadar cukai yang dikenakan di Singapura. Kadar excise import di Singapura adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis barang yang diimport. Kadar excise mungkin berubah dari semasa ke semasa mengikut dasar kerajaan. Saya akan terangkan beberapa contoh kadar excise import di Singapura pada tahun 2021. Yang pertama adalah excise alkohol. Kadar excise ke atas alkohol seperti bir, wine biasanya digunakan berdasarkan jumlah alkohol dalam produk dan jenis alkohol. Kadar excise pada minuman keras seperti whisky biasanya lebih tinggi. Excise tembakau. Kadar excise ke atas produk tembakau seperti rokok dan cerut biasanya dikenakan berdasarkan jenis dan kualiti produk. Yang ketiga adalah excise kenderaan bermotor. Kadar excise import pada kenderaan bermotor boleh berbeza-beza berdasarkan jenis, saiz enjin dan kecekapan bahan api.
kenderaan yang lebih besar atau kurang cekat dalam penggunaan bahan api biasanya mempunyai kadar excise yang lebih tinggi. Duty excise alam sekitar. Singapura menggunakan duty excise ke atas produk tertentu yang mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, pendapatan cukai excise ke atas beg plastik sekali guna untuk mengurangkan penggunaan plastik. Yang kelima adalah duty excise barang mewah. Barang mewah seperti barang kemas atau elektronik mahal mungkin tertakluk pada kadar duty excise khas. Yang keenam adalah excise nilai tambah GST. Walaupun bukan excise import, GST ialah cukai nilai tambahan yang dikenakan ke atas kebanyakan barangan dan perkhidmatan yang dijual di Singapura, termasuklah barang import. Yang terakhir kita bentangkan ialah berkaitan dengan prinsip pencukaian. Kalau kita lihat seperti negara lain, Singapura pun mereka bentuk prinsip utama mereka, iaitu terbagi pada dua prinsip, iaitu equity dan keberkesanan dalam pentadbiran excise sebagai asas. Okey, yang pertama adalah equity, penggunaan cukai yang adil. Cukai import dikenakan dengan cara yang adil di setiap pihak yang mengimport dari jenis yang sama dikenakan tarif yang sama. Ini mewujudkan kesamaan dalam pengenaan cukai excise melintasi semua sektor ekonomi. Yang kedua adalah pendekatan progresif. Singapura menggunakan pendekatan progresif untuk beberapa jenis excise seperti excise alkohol dan tembakau. Ini bermakna kadar excise mungkin lebih tinggi untuk produk yang mempunyai kesan negatif yang lebih besar terhadap kesihatan awam, yang mungkin lebih banyak digunakan oleh kumpulan tertentu. Prinsip yang kedua adalah keberkesanan ataupun kecekapan. Galak tingkah laku yang diingini. Duty import di Singapura direka untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini oleh kerajaan. Contoh, cukai yang tinggi ke atas alkohol dan tembakau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan produk ini yang boleh membahayakan kesihatan awam. Hasil tambahan untuk kerajaan. Excise import merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pelbagai program kerajaan termasuk infrastruktur, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Seterusnya, meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan negara. Yang ketiga adalah pengawasan dan penguasaan undang-undang yang berkesan. Singapura mempunyai sistem penyediaan dan penguasaan undang-undang yang berkesan untuk memastikan pematuhan kepada peraturan excise import. Ini mewujudkan kecekapan dalam kutipan excise yang menghalang pelanggaran. Sokongan untuk dasar alam dan sosial. Cukai import ke atas barang yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar atau kesihatan awam seperti plastik sekali pakai atau minuman beralkohol menyokong dasar alam sekitar dan sosial yang dijalankan oleh kerajaan. Dan terakhir adalah penggunaan kadar excise yang sesuai. Kadar excise yang import di Singapura diselaraskan dengan objektif dasar kerajaan dan ciri-ciri barang yang dikenakan excise. Ini membolehkan kerajaan mencapai keputusan yang diingini dengan cara yang lebih cekap. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye. Salam sejahtera, saya Sri Nicholas Anajiril, nama metrik 282763, akan membentangkan tentang kesan cukai import terhadap kerajaan. Duty import ini mempunyai beberapa kesan dan kesan kepada kerajaan serta ekonomi Singapura, iaitu yang pertama adalah hasil negeri. Salah satu kesan langsung ialah hasil tambahan yang digana oleh kerajaan Singapura. Pendapatan digunakan untuk membiayai pelbagai program kerajaan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Dengan menggunakan duty import ini atas barang tertentu, kerajaan boleh meningkatkan hasil fiskal tanpa perlu menaikkan cukai yang lain. Yang seterusnya, kawalan penggunaan. Cukai excise import digunakan sebagai alat untuk mengawal penggunaan barangan tertentu. Sebagai contoh, dengan mengenakan cukai excise yang tinggi ke atas alkohol atau produk tembakau, kerajaan boleh merancang untuk mengurangkan penggunaan barangan ini, yang boleh memberikan kesan positif kepada kesihatan orang awam. Yang seterusnya, sokongan dasar alam sekitar. Singapura telah menggunakan duty import untuk menyokong dasar alam sekitar. Ini termasuk mengenakan cukai excise ke atas barangan yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Sebagai contoh, plastik sekali guna untuk mengurangkan penggunaan plastik dan menggalakkan tingkah laku yang lebih mesra alam.
Pelindungan industri dalam negeri. Duty import boleh digunakan untuk melindungi industri domestik dengan memberikan kelebihan daya saing kepada pengeluar tempatan. Ini membantu mewujudkan pekerjaan dalam industri tersebut. Sokongan dasar alam sekitar. Singapura telah menggunakan duty import untuk menyokong dasar alam sekitar dengan mengenakan duty excise ke atas barangan yang beri kesan negatif kepada alam sekitar. Ini boleh menggalakkan penggunaan produk yang lebih mesra alam dan menyokong pengembangan industri yang lebih mampan. Kesan sosial. Duty import ke atas barangan yang berpotensi membahayakan kesihatan seperti alkohol atau tembakau boleh memberi kesan positif kepada kebajikan sosial. Kesihatan yang lebih baik dalam kalangan anggota masyarakat boleh meningkatkan produktiviti buruh dan pertumbuhan ekonomi. Hasil tambahan untuk pelaburan. Hasil tambahan daripada duty import boleh digunakan untuk melabur dalam menambah baik infrastruktur, kemudahan pelabuhan dan upayaan logistik yang seterusnya boleh menyokong perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi Singapura sebagai hub perdagangan global. Seterusnya adalah kesan cukai import terhadap pertumbuhan ekonomi Singapura. Duty import mempunyai kesan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Singapura. Berikut adalah beberapa kesan duty import terhadap pertumbuhan ekonomi Singapura. Yang pertama adalah hasil negeri. Salah satu kesan langsung hasil import ialah meningkatkan pendapatan negeri. Pendapatan ini digunakan kerajaan untuk menjadi projek, infrastruktur, perkhidmatan awam dan program sosial. Yang kedua, kawalan penggunaan. Cukai import digunakan untuk mengawal penggunaan barang tertentu seperti alkohol dan tembakau. Hal ini memberi kesan positif kepada kesihatan awam dan mengurangkan beban kos penjagaan kesihatan. Kesannya, penyokong produktiviti tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pelindungan industri dalam negeri. Duty import boleh digunakan untuk melindungi industri domestik dengan memberikan kelebihan daya saing kepada pengeluar tempatan. Seterusnya, sokongan dasar alam sekitar. Singapura telah menggunakan duty import untuk menyokong dasar alam sekitar dengan mengenakan duty excise ke atas barangan yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar seperti plastik dengan menggunakan dengan sekali sahaja. Yang kelima adalah kesan sosial. Duty import ke atas barangan yang berpotensi membahayakan kesihatan awam seperti alkohol atau tembakau boleh memberi kesan positif kepada kebajikan sosial. Kesihatan yang baik dalam kalangan anggota masyarakat boleh meningkatkan produktiviti buruh dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, hasil tambahan untuk pelaburan. Hasil tambahan daripada duty import boleh digunakan untuk melabur dalam menambah baik infrastruktur, kemudahan pelabuhan dan keupayaan logistik yang seterusnya boleh menyokong perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi Singapura sebagai hub perdagangan global. Yang ketiga adalah kesan cukai import terhadap masyarakat Singapura. Kesan yang pertama adalah harga pengguna. Duty import boleh menyebabkan kenaikan harga barang tertentu. Ini akan menjejaskan masyarakat dengan menjadikan produk itu lebih mahal untuk dibeli. Orang yang berpendapatan rendah mungkin merasakan kesan lebih besar. Yang kedua, kawalan penggunaan antara objektif utama excise import adalah untuk mengawal penggunaan barangan tertentu terutamanya yang beri kesan negatif kepada kesihatan seperti alkohol dan tembakau. Yang ketiga adalah hasil tambahan untuk kerajaan. Hasil daripada duty import merupakan sumber pendapatan tambahan bagi kerajaan Singapura. Kerajaan boleh menggunakan hasil ini untuk membiayai pelbagai program sosial dan perkhidmatan awam. Yang keempat, duty sosial. Duty import ke atas produk seperti alkohol dan tembakau juga boleh memberikan kesan positif kepada kebajikan sosial. Dengan mengurangkan penggunaan barang ini, kerajaan dapat mengurangkan beban kos penjagaan kesihatan dan meningkatkan kualiti hidup. Pelindungan alam sekitar. Duty import ke atas barangan yang mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar seperti plastik serta menyokong dasar perlindungan alam sekitar ini bermakna lebih sedikit sisa plastik yang dibazirkan dan persekitaran yang lebih bersih untuk dinikmati oleh orang ramai. Yang terakhir, pemagagihan pendapatan. Beberapa duty import boleh direka bentuk untuk meratakan pengagihan pendapatan dengan mengenakan duty yang lebih besar atau tinggi ke atas barangan mewah atau mahal sambil mengurangkan duty ke atas barangan yang lebih mampu milik. Ini boleh membantu mengurangkan jurang pendapatan di kalangan orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Muhammad Adnan, nombor matrik number 282927. Okey, saya akan menerangkan tentang kesimpulan total tentang Coffee Book ini berkenaan tajuk cukai import di Singapura. Cukai import adalah alat dasar yang digunakan oleh kerajaan Singapura untuk mencapai pelbagai objektif
termasuk mengawal penggunaan, menyokong dasar alam sekitar dan menjana hasil tambahan. Duty import mempunyai kesan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Singapura. Kita boleh nampaklah Singapura ni maju, dan cukai ini memang adalah satu sebab untuk mengukuhkan ekonomi diorang. Cukai eksis boleh digunakan untuk menyokong pelaburan dalam infrastruktur dan perkhidmatan awam. Cukai import juga mempunyai kesan yang dirasai oleh masyarakat. Kenaikan harga barang tertentu yang dikenakan oleh duty eksis boleh menjelaskan pengguna, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Walau bagaimanapun, cukai eksis ini juga boleh memberi kesan positif kepada kesihatan awam dan alam sekitar. Ia adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan antara kecekapan dan keadilan dalam mengenakan cukai import. Pengenaan cukai eksis yang bijak dan perancangan dasar yang berkesan boleh membantu pencapaian objektif dasar dengan cara yang adil. Cukai import merupakan sumber pendapatan tambahan bagi kerajaan Singapura. Pendapatan ini penting untuk menjalankan pelbagai program dan perkhidmatan yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Singapura telah menggunakan duty import untuk mengawal penggunaan produk yang berpotensi membahayakan kesihatan awam dan menyokong dasar perlindungan alam sekitar. Kadar contoh import mesti direka membentuk dengan betul untuk mencapai objektif dasar yang dikehendaki. Perubahan dalam dasar eksis mesti disokong oleh analisis yang teliti, pemantauan berterusan terhadap kesannya. Total kesimpulan duty import adalah merupakan instrumen atau dasar penting bagi Singapura untuk memberi kesan besar kepada ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. Oleh itu, cukai ini perlu dilaksanakan dengan adil lah. Sebab income suatu negara berdasarkan kepada cukai import ini adalah memberikan satu impak. Cukai-cukai ini juga boleh menjadikan barang tu menjadi harga tinggi dan menjadikan harga itu rendah. Ia berpandu pada cukai ini. Oleh itu, kita dapat melihat kejayaan Singapura sekarang dan kemajuan teknologi diorang dan betapa pembangunan infrastruktur diorang, ia bergantung pada cukai-cukai ini. Sekian, terima kasih.